pelajar, selamat datang ke channel SRT. Hari ini kita sambung belajar keperluan makanan, nutrien dan fungsinya bahagian 2, part 2. Baik, objektif yang anda perlu capai hari ini ialah membezakan nutrien dan menghuraikan kesan kekurangan dan kelebihan nutrien. Anda dikira berjaya sekiranya dapat mengklasifikasikan nutrien serta fungsi setiap nutrien. Anda juga perlu menamakan sumber makanan bagi setiap nutrien serta menghuraikan kesan kekurangan dan kelebihan setiap nutrien terhadap tubuh badan. Sebelum kita melanjutkan, marilah kita imbas kembali isi video yang sebelum ini tentang kepentingan makanan dan jenis kumpulan makanan. Masih ingat, kepentingan sebenarnya menentukan jenis kumpulan makanan. Jadi, makanan dibagi kepada 3 jenis, iaitu makanan pemberi tenaga, makanan pembina tubuh dan makanan pelindung dan pengawal penyakit. Begitu juga bagi klasifikasi nutrien juga dibagi kepada 3 kategori, 3 klasifikasi. Yang pertama, nutrien pemberi tenaga. Kedua ialah nutrien pembina tubuh. Nampak tak? Lebih kurang sama dengan kumpulan makanan. Cuma yang ketiga diringkaskan kepada nutrien pencegah penyakit. Boleh hafal? Kita ulang. Nutrien pemberi tenaga, nutrien pembina tubuh dan nutrien pencegah penyakit. Kita fokus kepada nutrien pemberi tenaga, iaitu karbohidrat. Karbohidrat ni boleh dibagi kepada 3 jenis. Yang pertama ialah monosakarida. Kalau you rujuk gambar ini, mono maksudnya satu, sakarida sebenarnya gula. So, karbohidrat monosakarida maksudnya makanan tersebut senang dicernakan sebab dia terdiri daripada polimer yang dalam single, iaitu mono. Okey, tak ada ikatan di antara satu sama lain, senang dicernakan. Contohnya gula daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Jenis kedua ialah disakarida. Disakarida yang perkataan di itu maksudnya dua. Dua polimer diikat bersama. So, gula tersebut kira sederhanalah. Masa nak cernakan, kena pecahkan ikatan. Okey, contoh makanan daripada gandum, beras. Okey, contohnya mi, roti, nasi. Kita lihat jenis ketiga, polisakarida. Poli maksudnya banyak. Nampak tak? Yang karbohidrat polisakarida ni, dia punya polimer tu diikat dan banyak. Okey, beribu-ribu. So, contohnya beras coklat ni, beras perang ni. Dia punya ikatan kuat, jadi masa nak cernakan perlu masa. Kita lihat nutrien pemberi tenaga yang kedua, iaitu lemak. Lemak dibagi kepada 2 jenis pula, iaitu lemak tepu, iaitu lemak pada daging, mentega, susu, keju dan lain-lain lagi. Lemak tepu ni mengandungi banyak kolesterol. Lemak yang satu lagi ialah lemak tak tepu. Umumnya berbentuk cecair seperti minyak sayur-sayuran yang kurang kolesterol. So, ingat, karbohidrat dan lemak ialah nutrien pemberi tenaga. Okey, boleh lihat gambar ini. Lemak tepu dan lemak tak tepu, tolong bezakan sumbernya. Kita lihat nutrien pembina tubuh terdiri daripada nutrien protein.
Nutrien protein dibagi kepada dua jenis pula, iaitu protein daripada haiwan, contohnya ayam, ikan, susu, telur. Protein yang seterusnya ialah protein tumbuhan daripada kekacang, tauhu, keju. Okey, bagi nutrien pencegah penyakit dibagi kepada vitamin, dan vitamin dibagi kepada dua jenis. Satu, vitamin larut dalam lemak. Jadi ingat, lemak perlu juga sebab lemak diperlukan untuk larutkan vitamin. Okay, vitamin apa yang larut dalam lemak? Tolong ingat keyword ini. Vitamin A, vitamin D, vitamin E dan vitamin K. Saya kalau nak senang ingat, vitamin A, dek, larut dalam lemak. Okay, manakala vitamin yang larut dalam air ialah vitamin B dan vitamin C. Vitamin B ni terdapat banyak jenis. Dalam tajuk yang seterusnya, dalam video yang seterusnya, cikgu akan terangkan lebih detail lagi. Ingat, vitamin dibagi kepada dua jenis. Satu, larut dalam lemak. Satu, larut dalam air. Nutrien pencegah penyakit selain vitamin, juga terdapat nutrien terdiri daripada garam mineral. Okey, contohnya garam mineral makro, iaitu nutrien kalsium, fosforus, magnesium dan juga natrium. Garam mineral makro ni diperlukan dalam kuantiti yang lebih banyak. Okey, satu lagi garam mineral mikro atau dalam bahasa English ialah micro. Okey, diperlukan dalam kuantiti yang sikit, iaitu iodin, ferrum, fluorin dan juga zinc. Baik, pelajar, setelah mendengar penerangan tadi, marilah kita uji minda sama ada anda telah kuasai kriteria kejayaan yang nombor 1, iaitu mengklasifikasikan nutrien serta fungsi setiap nutrien. Alright, mari kita jawab uji minda ini. Klasifikasi nutrien dibagi kepada 3 jenis, iaitu A, nutrien pemberi tenaga pandai. Kita lihat B. Selain nutrien pemberi tenaga, klasifikasi nombor 2 ialah nutrien pandai pembina tubuh. Ketiga ialah nutrien pencegah penyakit pandai. Kita fokus kepada nutrien pemberi tenaga. Okey, dibagi kepada dua jenis. Satu start with K dan satu lagi start with L. Kita isi yang K dulu. Yes, nutrien pemberi tenaga pertama iaitu karbohidrat. Bagus, karbohidrat ni dibagi kepada 3 jenis. Lihat gambar ini. Kalau polimer tu satu-satu, kita namakan dia jenis karbohidrat jenis monosakarida. Kalau dua monosakarida diikat bersama, kita namakan dia karbohidrat jenis disakarida. Okey, kalau banyak polimer diikat bersama, kita namakannya karbohidrat jenis polisakarida. Bagus. Kita lihat nutrien pemberi tenaga yang start with L, iaitu nutrien lemak. Bagus. Lemak ni dibagi kepada dua jenis. Satu yang banyak kolesterol, iaitu lemak tepu. Bagus. Terdiri daripada lemak pada daging, mentega, susu dan keju. Okey. Lemak jenis kedua ialah lemak tak tepu. Bagus. Biasanya pembentuk cecair dan daripada sayur-sayuran, contohnya minyak sayur-sayuran dan juga minyak kekacang. Kita lihat nutrien pembina tubuh. Apa yang patut diisi dalam kotak biru ini? Protein. Okey. Nutrien pembina tubuh terdiri daripada nutrien protein yang dibagi kepada dua jenis, satu protein haiwan, satu protein tumbuh-tumbuhan. Bagi vegetarian, iaitu sejenis Cina yang tak makan daging, dia terpaksa ambil protein daripada kekacang sebab dia tak boleh makan daging haiwan. Bagi mereka benda yang bernyawa, mereka tak boleh makan.
Alright, kita lihat nutrien yang ketiga iaitu nutrien pencegah penyakit dibagi kepada dua jenis. Satu start with V. V for yes, pandai vitamin. Vitamin dibagi kepada dua jenis. Satu larut dalam lemak, satu larut dalam air. Boleh tak you isikan mana satu vitamin yang larut dalam lemak? K, pandai, iaitu adik. A, D, E, K, larut dalam lemak. Vitamin apa pula larut dalam air? Yes, pandai, B dan C. Ada tak vitamin G, vitamin H? Tak ada ini sahaja. Vitamin A, D, E, K, vitamin B dan vitamin C. Alright, kita lihat nutrien pencegah penyakit yang seterusnya iaitu vitamin start with G. Pandai, garam mineral. Okay, garam mineral ni dibagi kepada dua jenis. Satu yang kuantiti banyak, satu kuantiti sikit. Kuantiti banyak kita namakan dia garam mineral makro. Terdiri daripada kalsium, fosforus, magnesium dan natrium. Manakala satu lagi kuantiti sikit kita namakan dia makro. Terdiri daripada garam mineral, iodin, barium, fluorine dan juga zinc. Alright, Tania, anda dah sudah capai sukses kriteria nombor 1, dapat klasifikasi nutrien. Baik belajar, seterusnya cikgu ingin membuat penerangan tentang sumber, kesan berlebihan dan kekurangan nutrien. Sila rujuk buku teks muka surat 158 hingga 164. Marilah kita sama-sama ringkaskan nota yang panjang kepada nota yang pendek. Kita hanya fokus kepada 3 nutrien utama dahulu. Di video seterusnya baru cikgu terangkan nutrien bagi vitamin dan garam mineral. Alright, are you ready? Kita lihat karbohidrat dulu. Karbohidrat ni terdiri daripada makanan yang berganji dan juga makanan yang manis. Contohnya nasi, mi, roti yang dibuat daripada tepung beras, tepung gandum. Contohnya biskut, pasta dan seterusnya. Okey. Fungsi bagi karbohidrat macam tadi yang kita sudah tahu, dia merupakan nutrien pembekal tenaga, pemberi tenaga. Jadi fungsinya ialah membekalkan tenaga kepada tubuh badan. Alright, kesan berlebihan. Bila kita makan terlalu banyak makanan berganji yang boleh ditukarkan kepada tenaga, namun kita tidak menjalankan aktiviti atau hanya duduk sahaja. So, karbohidrat itu disimpan sahaja dan menyebabkan berat badan bertambah. Jadi lihat gambar ini, adik ini makan terlalu banyak karbohidrat sehingga dia obesiti. Obesiti sejenis penyakit kegemukan. Okey, sekiranya tidak jaga, boleh menghidap penyakit diabetes iaitu dalam kurungan sila isikan iaitu kencing manis. Okey, jadi tak boleh banyak sangat nutrien karbohidrat. Kita lihat sekiranya kurang pula. Sekiranya tak makan nasi langsung, turun berat badan dan orang tersebut rasa lapar sebab tak dapat tenaga, kemudian letih. Tak berdaya untuk melakukan aktiviti. Lagi satu, senang kesejukan. Okey, kita lihat lemak pula. Apakah sumber bagi lemak? Macam tadi yang kita sudah tahu, lemak dibagi kepada dua jenis. Satu tepu, satu tak tepu. Okey, so tolong ingat di sini, lemak sumbernya daripada lemak haiwan dan juga lemak tumbuhan. Boleh rujuk gambar ni dan juga dalam kurungan. Contoh, bagi lemak, sumbernya santan, minyak sayuran, minyak kacang, you boleh tulis juga mentega dan juga coklat. Fungsi lemak penting, melindungi organ, melarut vitamin dan juga memberi tenaga dan juga haba. Kalau rujuk buku teks, banyak lagi dia punya fungsi, tapi cikgu nak kamu ingat 3 fungsi yang utama ini. Okey, kesan berlebihan sama macam karbohidrat. Lemak kalau you ambil terlalu banyak masuk dalam
tubuh badan tapi you tak melakukan aktiviti, senang menghidap penyakit obesiti iaitu kegemukan. Kemudian lemak ni dia akan terus disalurkan ke saluran darah. So senang mengattack ataupun menyerang jantung kita iaitu menghidap penyakit jantung ataupun stroke. Okay, kemudian orang yang banyak lemak ni sebenarnya senang mendapat penyakit tekanan darah tinggi juga. Berhati-hati mengambil kuantiti lemak. Kesan kekurangan pula, yes, kalau kurang lemak, turun berat badan. Kemudian sebab tak boleh larut vitamin kan. Vitamin A, D, E, K itu you dah makan tapi tak ada minyak, tak ada lemak untuk larutkan, maka tak boleh seraplah masuk dalam tubuh badan. Maka kulit anda menjadi kering, lapar dan juga sejuk. Kalau you bandingkan, kesan kekurangan ni, karbohidrat dan lemak ni macam sama. Cuma ingat lemak tu melarutkan vitamin. Jadi kesan kekurangannya ialah kulit akan menjadi kering. Kita lihat nutrien yang ketiga iaitu nutrien protein. Sumber makanan seperti tadi yang cikgu dah terangkan, protein dibeli daripada protein haiwan dan juga protein sayur-sayuran. So masa peperiksaan kalau suruh beri sumber, anda boleh beri beberapa contoh: ayam, ikan, daging, susu, telur, keju, kacang, macam tu. Alright, kita lihat fungsi protein. Fungsi protein ialah membina sel, menggantikan, maaf di sini satu ejaan, ejaan salah ni, menggantikan sel rosak. Okey, dan juga bantu pembekuan darah. Seperti yang dalam kategori dia, protein di bawah klasifikasi pembina tubuh. So, pastikan ada makan makanan protein. Kesan berlebihan ialah terlalu banyak protein ni mengakibatkan manusia tersebut dapat penyakit GORD. GORD ni, lihat gambar ini. Yes, dalam sendi itu macam pengkak. So ini ialah kesan berlebihan protein, penyakit GORD. Kita lihat kesan kekurangan pula. Kalau kurang protein, tak boleh bina sel, maka tumbuh sarang akan terganggu. Lagi satu, tak boleh ganti sel rosak, maka kesan kekurangannya ialah luka lambat sembuh. Dan satu lagi, di negara yang miskin, dia akan menghidap penyakit kwashiorkor. Kwashiorkor, lihat gambar ini, adik ini kurus tapi perut dia puncit macam ni. Hati-hati, ini nama dia penyakit kwashiorkor. Biasa berlaku di negara-negara yang miskin, kurang protein. Baik pelajar, tadi sudah dengar penerangan tentang 3 nutrien utama dari segi sumber, fungsi, kesan berlebihan dan kesan kekurangan. Marilah kita cuba jawab soalan ini untuk mengukuhkan pengetahuan anda. Di sini cikgu pekalkan beberapa pilihan. Marilah kita cari jawapan. Bagi karbohidrat, sumber dia antara ABCD, mana satu jawapan anda? Bagus, bagi karbohidrat ialah nasi, mi dan juga roti. Kita lihat lemak. Sila cari jawapan melalui kotak kuning ini, C dengan A. Mana satu ialah sumber makanan, contoh makanan bagi lemak? Yes, pandai. Santan, minyak, sayur-sayuran atau coklat. Ini contoh makanan. Sumber dia dari lemak haiwan dan lemak tumbuhan. Pastikan kamu tahu. Alright, protein pula jawapan dia ialah protein haiwan, protein tumbuh-tumbuhan. Yes, jawapan dia ayam, ikan, susu. Contoh makanannya. Kita lihat fungsi pula. Fungsi bagi karbohidrat dan lemak, dua-dua pemberi tenaga. Okey, mana satu yang jawapan bagi karbohidrat? Pandai, F jawapannya. Pembekal utama tenaga. Masa peperiksaan, anda boleh tulis juga membekal utama atau membekal tenaga kepada tubuh badan. Kita lihat lemak. Lemak fungsi dia ialah pandai, melindungi organ, melarutkan vitamin, memberi tenaga dan haba kepada manusia.
Bagus. Jadi automatik yang last sekali, protein fungsi dia ialah membina sel, menggantikan sel rosak dan juga bantu pembekuan darah. Kalau kurang protein, lambatlah luka sembuh dan juga ni lah. Okey, sel tak dapat ditukar, diganti. Okey, adakah kamu masih tahan lagi? Marilah kita uji minda tentang kesan kekurangan dan kelebihan setiap nutrien. Kita lihat lemak. Kalau bagi lemak, terlalu banyak lemak, apa akan terjadi bagi orang tersebut? Sila lihat pilihan jawapan. Antara D dengan E, dua-dua ada obesity, maksudnya kegemukan. So antara D dengan E, mana satu bagi lemak? Yes, tadi cikgu kata lemak kalau dia direct diserap masuk dalam saluran darah, senang menyerang jantung, okay, dan juga ni tekanan darah tinggi. Bagus, kita lihat protein. Pelebihan protein, apa jadinya protein? So, pilihan E sudah dipotong. Kita lihat jawapan seterusnya. Bagi protein, kesan berlebihan ialah, yes, masih ingat gambar tadi tak? Kaki dia, sendi tu bengkak, itu penyakit gout. Itu ialah kesan berlebihan bagi protein. Karbohidrat, kesan berlebihan ialah selain obesity, yes, iaitu diabetes, kencing manis. Bagus. Kita lihat kesan kekurangan pula. Dari A, B, C, mana satu ialah kesan kekurangan lemak? Masih ingat, lemak melarutkan vitamin. Mana satu kata kuncinya? Yes, antara A dengan B, mana satu ialah lemak, kesan kekurangannya? Yes, B, sebab ada perkataan kulit menjadi kering. Sebab kalau tak ada lemak langsung, vitamin A, D, E, K tak boleh diserap. Okey, kulit menjadi kering. Kita lihat protein pula. Okey, tinggal dua pilihan A dan C. Mana satu ialah kesan kekurangan bagi protein? Pandai, ya, masih ingat tak gambar perut pencit tapi kurus tu? Okey, yes, itu penyakit Kwashiorkor. Okey, dan kalau kurang protein, tumbuh saraf memang terganggu, luka lambat sembuh. Bagus, kita lihat yang karbohidrat. Okey, automatik jawapannya ialah turun berat badan, lapar, letih dan sejuk sebab tak cukup tenaga. Jadi nampaklah kelihatan orang tersebut tidak bertenaga, letih. Alright, cikgu harap anda dah kuasai tajuk hari ini. Anda dah capai sasaran kriteria yang diimpikan. Sekian saja untuk video hari ini. Kita sambung lagi video yang seterusnya tentang vitamin. Alright, jumpa lagi. Terima kasih bersama-sama cikgu. Bye.